الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada di sini, berada di atas muka bumi ini dalam keadaan yang sihat walafiat. Rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih lagi berterusan dan kita masih lagi hidup dalam keadaan yang selesa sampai ke hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendampingi kita dan mudah-mudahan kita sentiasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang baik, yang lurus, yang akhirnya menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Imam Haizul ada tuan sini. Sebab tadi dia ada kata, saya pun tak pasti doa khatam Quran kau anak dia nak khatam kau. Dia keluar sekejap. Tak, kata tadi lepas isyak ni saat kita buat, saya faham doa khatam kau ada nak khatam Quran anak dia, wallahu alam, sebab anak dia baru khatam. Dia saya tak pasti. Macam tu tuan-tuan kan isyak kan kita berhentilah tengoklah, kalau doa khatam kita baca doa ya, kalau ada khatam kita buat khatam lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan kita sambung kembali pembacaan kitab Hayatus Sahabah ni oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi ni, yang ada buku ni sampai muka surat yang ke-92, iaitu kisah Islamnya para sahabat, kisah yang ke-10. Yakni malam ni kita tengok kisah Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Jadi saya tengok dia cari dalam kitab tak banyak sangat cerita kisah Muawiyah bin Haidah ni. Hadis dia sama saja tentang Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'am daripada sahabat Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi bahawa dia berkata, saya ulang sekali lagi tuan-tuan ya, daripada kitab ni dia terjemah, dia tulis daripada sahabat Muawiyah. Dia sepatutnya daripada sahabat koma yang namanya Muawiyah bin Haidah. Dia tak sama kalau kita baca dalam kitab Al-Isti'am daripada sahabat Muawiyah. Seolah-olahnya hadis ni diriwayatkan oleh sahabat kepada Muawiyah. Bukan sahabat kepada Muawiyah. Muawiyah tu sendiri. Cuma penterjemah buku ni mungkin dia nak apa? Meraihkan
mengagung para sahabat diletaknya. Daripada sahabat Muawiyah, dia tak letak tanda koma. Sepatutnya daripada sahabat iaitu Muawiyah. Selamat sikit. Ataupun daripada sahabat koma nama dia Muawiyah bin Haidah. Jadi terus je. Daripada sahabat Muawiyah bin Haidah. Kok kita baca, oh Muawiyah bin Haidah. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Bukan sahabat Muawiyah tu, Muawiyah itu sendiri. Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi bahawa dia berkata, Muawiyah berkata, bukan sahabat Muawiyah yang berkata, aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak akan datang kepadamu kecuali aku telah bersumpah lebih banyak daripada jumlahnya jari tangan sambil meletakkan tangan ke tangan yang lain. Masa dia tak Islam dia pernah jumpa Rasulullah. Dia takkan nak jumpa Rasulullah. Bersumpah dia. Kecuali kalau aku dah sumpah lebih daripada jari tangan ni, barulah aku jumpa orang. Tak naknya pada Islam Muawiyah ni dulu. Dia pernah jumpa Nabi dan dia bersumpah lebih banyak daripada jumlah jari tangan sambil meletakkan tangannya ke tangan yang lain. Demi Allah, aku tidak akan datang kepadamu dan kepada agamamu kecuali apabila Allah telah menerangkan kepadaku dan aku akan bertanya kepadamu demi Allah yang Maha Agung. Maksudnya dia tak nak datang dah jumpa Nabi. Tak nak dah menganut agama Islam ni. Kecuali kalau Allah Ta'ala bukukan hati dia. Tapi akhirnya Muawiyah bin Haidah ni datang juga dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala lembutkan hati dia. Berikan hidayah kepada dia, dia datang, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apakah yang kamu bawa daripada Allah itu? Apa yang kamu bawa wahai Muhammad daripada Allah? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu mengutuskanku dengan membawa agama Islam. Aku ni diutuskan untuk bawa risalah agama ni. Agama Islam, risalah yang dibawa oleh nabi-nabi para rasul terdahulu. Nabi jawab, aku datang bawa Islam. Muawiyah bin Haidah tanya lagi, hendaklah kamu berseru, apakah Islam itu? Dia tanya Nabi, Islam tu macam mana? Jawab Nabi SAW, Islam tu hendaklah kamu berseru bahawa kamu rela untuk berserah diri kepada Allah semata-mata. Berseru tu berdoa lah. Kamu naklah berdoa bahawasanya kau doa pada Allah semata-mata. Menyerahkan diri, naklah kau naik saksi, mempersaksikan bahawasanya kau hanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Islam tu macam tu. Kan? Kemudian Islam tu juga hendaklah dirikan salat. Kemudian Islam tu juga kata Rasulullah, hendaklah engkau berikan zakat. Setiap orang Muslim harus tidak bermusuhan dan saling bersaudara, saling tolong menolong. Allah tidak akan menerima amalan seorang Muslim yang masih menyekutukan Allah dengan sesuatu sehingga orang itu meninggalkan kaum musyrikin. Jadi bila Muawiyah bin Haidah ni tanya Nabi Muhammad, Islam tu apa? Nabi jawab dengan jawapan yang simple, yang mudah faham, yang sekira-kira bila orang dengar boleh buat. Islam tu kata Nabi, kamu menyerah diri pada Allah dan kau semayang, tu bayar zakat. Kemudianlah kau tak boleh Muslim sama-sama Islam, kau tak boleh bergaduh, tak boleh beramuk, cakap-cakap, bertumbuk-tumbuk, tak boleh kata Rasulullah. Mesti bersaudara, jaga persaudaraan. Kemudian kau kena tolong menolong diri orang Islam ni kata Rasulullah. Sebab apa? Allah tak terima amalan orang Islam yang menyekutukan Allah. Nabi sebut mudah je bila orang tanya tentang Islam. Kalau nak ajar kita lah, bila orang yang bukan Islam tanya ni, kita bagi jawapan yang mudah, mula-mula yang dia boleh yakin dengan agama ni. Yang tanya Islam tu apa? Islam tu mula-mula kau kena korek ayam dulu. Kalau kita nak masuk Islam, mula-mula dah beritahu benda-benda yang menakutkan. Kau masuk Islam besok, kau kena pergi haji 10,000 tu. Bukan tu. Benda-benda yang menyusahkan. Dibayangkanlah Islam tu punya susah.
Sehingga orang Islam takut dengan agama Islam. Dah satu, kita jadi orang Islam, menerangkan Islam tak apa nak tepat. Kedua, ditambah dengan orang musuh-musuh Islam sendiri yang memburuk-burukkan Islam, lagi teruklah keadaan Islam tu di mata orang bukan Islam. Ditambah lagi dengan orang Islam sendiri yang memburuk-burukkan agama sendiri. Dah tiga. Kita orang tak betul, orang Islam memburukkan agama kita, orang Islam sendiri. Kita tak betul orang bukan Islam memburukkan agama, ditambah dengan orang Islam yang tak apa syukur dengan agama ni pun menambah lagi sedap rasa dia. Islam tu macam ni, akhirnya orang bukan Islam melihat Islam ni macam-macam lah. Sampailah hari ni kan dianggap Islam ni agama pemecah belah, agama pemberontak, teroris kan. Nak bom orang, nak korek leher orang, nak bunuh orang, nak tembak orang, itulah agama Islam kan. Tapi sejak Piala Dunia ni nampak Qatar berjaya menunjukkan keindahan Islam banyak dalam YouTube kan. Baguslah Qatar buat gitu kan. Dia tunjukkan kepada orang ramai, orang bukan Islam banyak nampaknya orang bukan Islam pun tertarik dengan agama. Sepatutnya begitulah kan. Diwawarkan agama ni begitu sebenarnya. Nampak dimudahkan, jangan susahkan. Sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab apabila kamu masuk ke dalam neraka. Nabi sebut, aku tak tanggungjawab kalau kamu masuk neraka. Sesungguhnya Allah mengutuskanku dan kelak Allah akan menanyaiku mengenai risalah itu. Innama alaikal balagh. Engkau ya Muhammad, tugas engkau menyampaikannya. Jadi Nabi dah sampaikan. Besok aku kena tanya ni, kata Rasulullah. Aku dah sampaikan risalah ni. Apakah telah kamu sampaikan risalah yang aku tugaskan kepadamu? Maka aku pun menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku telah sampaikan risalah itu. Karena itu hendaklah kamu yang hadir menyampaikan pula kepada sesiapa yang tidak hadir. Sesungguhnya kelak masing-masing kamu akan ditanya dan kelak yang akan menjawab pertama kali daripada anggota tubuhmu adalah tapak tanganmu dan kemaluanmu. Aku bertanya seterusnya, apakah ini ajaran agama engkau, yakni Islam? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inilah ajaran Islam dan apabila kamu berbuat baik maka kamu pasti akan selamat. Nabi sebut, aku pun besok akan ditanya oleh Allah. Aku dah sampaikan belum risalah agama ni kepada orang? Rasulullah kata aku dah sampaikan. Dan kamu pun juga kena sampaikan pada orang lain. Kerana besok kamu semua akan ditanya. Ditanya. Sebab itu saya selalu sebutkan, dulu popular kan, kita pengajian di masjid, orang gunakan buku kitab Mustikah Hadis, keluaran Jabatan Perdana Menteri jilid 1 tu ada cerita tentang kewajipan berdakwah tu. Dalam jilid 1 lagi dah sebutkan, kita wajib sampaikan dakwah ini hatta kepada orang bukan Islam, sekeliling kita, jiran-jiran kita. Kena beritahu kebaikan agama ni. Kalau tidak, tak lepas lagi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tak lepas lagi kita. Nabi dulu menyampaikan agama ni kepada orang yang tidak bertauhid kepada Allah. Orang yang bukan Islam lagi. Islam ni disampaikan kepada orang Islam, bukan Islam. Sehingga akhirnya orang masuk Islam. Kita orang dah Islam ni. Tapi ada di kalangan kita orang-orang yang bukan Islam. Jadi kewajipan kita itu. Itulah kelemahan kita hari ini. Kerana kita tak mampu untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Sedangkan orang bukan Islam bersungguh-sungguh beria-ia dia menarik orang Islam ke dalam agama. Kita tak buat. Akhirnya kita sendiri marah-marah kepada orang bukan Islam kerana memurtadkan anak-anak orang Islam. Dia ajak je. Anak kita nak. Kita pula tak pernah mengajak. Kan? Tak pernah berusaha. Sampai kan kawan-kawan kita satu sekolah pun kadang-kadang yang sama mengajar dengan kita pun. Jiran sebelah rumah selalu badminton sama. Dia bagi 5 abung, kita bagi tambah batu kat dia. Tak pernah cerita agama pun. Kita cerita bisnes banyaklah. Itu satu kelemahan kita. Kerana Nabi cakap, besok satu hari kamu akan ditanya. Masing-masing kamu akan ditanya dan kelak yang akan menjawab pertama kali daripada anggota tubuhmu adalah tapak tangan. Kemudian kemaluan. Kata Rasulullah. Dia tanya saya macam mana cara jawab, tak dapat saya nak tanya. Kan?
Macam mana cara tapak tangan jawab tu? Wallahu a'lam. Aku bertanya seterusnya, apakah ini ajaran agama engkau? Islam. Jawab Rasulullah, ya, inilah ajaran Islam. Nabi sebut hujung hadis tu, kalau kamu berbuat baik, apabila kamu berbuat baik, maka kamu pasti akan selamat. Kan? Siapa buat baik, dia pasti akan mendapat keselamatan di akhirat. Beginilah riwayat hadis ini seluruhnya, iaitu riwayat Muawiyah bin Haidah, bukan riwayat Hakim bin Muawiyah. Sebab ada hadis yang tersalah riwayat ni, sebab tu Syekh Yusuf Pandahlawi diterangkan. Hadis tu adalah Muawiyah bin Haidah, bukan riwayat Hakim bin Muawiyah. Sebelum ini telah diriwayatkan hadis mengenai Hakim bin Muawiyah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah ajaran yang kamu bawa daripada Allah itu?" Ajaran yang ku bawa itu mengajarkan hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan kepadanya dengan sesuatu apapun. Dirikanlah salat, berikanlah zakat, dan jangan kamu memusuhi orang Muslim kerana perkara itu dilarang sama sekali. Inilah ajaran agamamu, dan apabila kamu berbuat baik, maka kamu akan selamat. Riwayat ini pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaisamah dengan sanad seperti ini, sedangkan isnadnya dhaif. Ada hadis macam ni, tapi hadis ni lemah. Sebenarnya hadis riwayat Muawiyah bin Haidah ni yang paling kuat. Hadis tu bukan riwayat Hakim bin Muawiyah. Itu penerangan daripada Syekh Muhammad Yusuf Al-Dahlawi. Demikian juga pernah disebutkan dalam kitab Al-Isti'ab mengenai Muawiyah ni, dan disebutkan oleh Imam Al-Hafiz dalam kitab Al-Isabah. Namun ada kemungkinan sekali bila berlaku riwayat yang sama dalam satu kemungkinan, bila berlaku riwayat yang sama dalam satu pertanyaan, apalagi adanya persamaan dalam keterangan. Riwayat ini juga disebut oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Al-Wuhdan. Jadi ini Syekh Yusuf Pandahlawi ni dia menerangkan tentang banyaknya periwayatan orang meriwayatkan hadis yang soalannya hampir-hampir sama seperti mana soalan daripada Muawiyah bin Haidah ni. Banyaklah hadis-hadis yang melibatkan tentang soalan-soalan yang hampir sama ni. Sebab tu kadang-kadang tukar-tukar hadis ni, tuan-tuan. Tak apalah, biarlah, kita bukan pakar hadis kan. Kita hanya nak baca, nak ambil pengajaran daripada kisah keislaman para sahabat ni. Biarlah orang yang mahir dalam bidang hadis ni dia bahaskan masalah hadis lah. Ni nak bahas masalah hadis tu panjang pula cerita nanti kan, nak kena faham masalah hadis. Kisah Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu memeluk agama Islam. Kita tengok pula kisah Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Jadi Adi bin Hatim ni, dia ni keturunan Adi, selalu sebut Adi bin Hatim At-Ta'i kan. Dalam sirah selalu kita jumpa nama ni, kisah Adi bin Hatim At-Ta'i ni. Jadi Adi bin Hatim nama sebenarnya adalah Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad bin Hasraj At-Ta'i. Dan Adi ni dia masuk Islam pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dan dia, Adi bin Hatim ni sebenarnya dia ni mewarisi kerajaan Ta'i daripada suku dia. Kerajaan Ta'i yang duduk sebuah kabilah yang duduk di sebelah utara semenanjung Arab. Kabilah Ta'i ni duduk di sebelah utara semenanjung Arab, berdekatan dengan Iraq dan Syam, Syria sekarang lah. Situ Adi ni diam. Jadi kita tengok bagaimana Adi ni masuk Islam. Dan kisahnya Adi ni pun satu orang yang tak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak minat dengan Rasulullah SAW ni. Dia tak nak masuk Islam ni. Bahkan dalam satu riwayat, Adi ni bila dia dengar Rasulullah SAW Islam, kekuatan tentera Islam makin kuat, makin menghampiri kawasan dia, akhir dia lari ke Syam. Dia duduk berhampiran dengan Syam, Syria, Syam dengan Iraq ni. Dia dengar Nabi makin dekat, pengaruh Islam tu makin dekat, tentera Islam makin jauh pergi, sampai akhirnya dia lari daripada kampung tu, pergi pindah ke Syam. Tapi oleh kerana terlampau gelojoh dan nak lari, cuak nak jumpa Nabi, dia lari-lari tertinggal adik perempuan. Bila tertinggal adik
Bini tak tinggal, adik tinggal. Lari capek lari Nabi, tertinggal adik perempuan tertinggal. Sampai ke Syam. Sampai Syam baru tahu tinggal adik. Tentera Islam sampai di kampung dia tu, dapatlah tengok tawan semua-semua. Di antaranya adalah adik perempuan ini. Dan ketika itu tengok tak ada waris langsung. Adik perempuan ni. Bila tentera Islam, sahabat-sahabat tanya siapa waris, tak ada waris. Akhirnya dia kata, waris aku semua dah pindah ke Syam. Boleh tak tolong bebaskan aku kerana aku nak pergi ke Syam. Rasulullah arahkan sahabat, bagi dia bekalan, hantar dia sampai selamat pergi ke Syam. Bagi bekalan, bagi kenderaan, bagi pengiring ni, pastikan adik perempuan Adi ni sampai selamat ke Syam. Sampai kat situ, adik perempuan dia kata, kau jumpalah Muhammad ni. Dia tak seperti mana yang kau sangkakan, wahai Adi. Aku dah kena tawan situ, dia siap bagi bekalan lagi, bagi lagi kenderaan. Dibantar orang, pastikan aku selamat supaya aku sampai jumpa kau ni. Sesungguhnya Muhammad ni lain. Dia bukan gajo. Dia bukan, perangannya bukan macam seorang gajo. Kau pergilah jumpa dia. Kata adik kepada Adi ni, perempuan ni. Dan Adi pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, Nabi ketika itu dalam masjid, dia tunggu Nabi. Bila Nabi keluar, dia pun tunggu Rasulullah. Rasulullah kata, kau Adi kan? Rasulullah pegang tangan ni, bawa jalan pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan riwayat yang sama ni, nanti kita baca ni riwayat yang lain. Rasulullah pegang tangan dia, bawa dia jalan menuju ke rumah Nabi. Di tengah jalan, Nabi tersompak dengan orang tua. Orang tua dengan seorang budak. Nabi tanya, ada keperluan tak? Orang tua tu minta ni. Rasulullah penuhkan keperluan orang tu. Orang tua tu. Rasulullah layan. Kata Adi dalam hati, oh ini bukan raja ni. Kalau raja tak mahu dia duduk sini dengan orang tua je ni dah. Ini bukan raja. Ini bukan sifat seorang raja. Dia pun dah pasti, wah Muhammad ni bukan raja. Terus perjalanan sampai rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, Nabi hampakan lidak dia. Suruh Adi duduk. Adi kata tak nak duduk, engkau duduk wahai Muhammad. Rasulullah kata kau duduk kat situ sebab engkau tamu. Adi duduk atas hamparan lidak tu. Berkata lagi dalam hatinya, ini bukan sikap sifat seorang raja. Rasulullah duduk atas lantai, dia duduk atas alas. Sehinggalah Rasulullah borak panjang. Banyaklah soalan-soalan dalam hadis tu, riwayat tu panjang. Akhirnya tertarik dia dengan agama Islam, akhirnya masuk dia dalam Islam. Dan Adi inilah hidup zaman Sayyidina Abu Bakar. Ramai raja-raja telah murtad, dia memerangi golongan murtad dan dia berusaha mengislamkan kembali orang-orang yang telah murtad. Itu Adi bin Hatim At-Ta'i. Sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Di dalam riwayat ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Adi bin Hatim. Ketika aku mendengar berita tentang penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku sangat susah hati sekali sehingga aku sampai ke negeri Kaisar Byzantium. Setelah sampai di sana, aku masih merasa susah hati. Lebih-lebih lagi ketika mendengar berita penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar Rasulullah telah hijrah ke Madinah, tapi ketika itu dia di Parsi. Dia rasa susah hati. Kan tak jumpa Nabi. Oleh sebab itulah aku putuskan untuk pergi menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu baginda, baginda berkata, wahai Adi, masuklah ke dalam agama Islam. Ini satu riwayat yang lain. Tadi riwayat yang lain, Nabi kata masuklah kau dalam Islam. Diulang, Rasulullah sebut, pasti kamu akan selamat. Aslim taslim, masuklah kamu dalam Islam, kamu pasti selamat wahai Adi. Diulang sehingga 3 kali Nabi ulang pada Adi. Adi menjawab, sesungguhnya aku telah beragama. Kata Adi ni, wahai Muhammad, aku dah ada agama. Apa nak masuk agama kau? Rasulullah jawab, aku lebih tahu akan agamamu daripada kamu sendiri. Yang ini di antara yang menyebabkan Adi tertarik pada agama. Rasulullah kata, agama kau tu yang kau anut tu, aku lebih tahu daripada diri kau.
Kau rasa kau tahu agama tu? Aku lebih tahu perihal agama kau. Kata Rasulullah. Aku bertanya, apakah engkau lebih tahu mengenai agamaku daripada aku? Kata Ali, kau tahu, kau lebih tahu ke agama aku daripada aku? Ya Rasulullah jawab, ya. Nabi pun bongkarkan satu-satu. Tidakkah kamu beragama Rukusiyah, yang ini campuran daripada agama Nasrani dan Majusi, dan kamu selalu makan 1/4 daripada bahagian rampasan perang daripada kaummu, padahal itu tidak dihalalkan bagimu. Nabi sebut, kau ni agama Rukusiyah. Kau selalu kalau pergi perang, mentang-mentang kau ketua, ayah kau ketua kaum, bila menang 1/4 harta tu kau ambil. Sedangkan agama kau tak benar kan ambil. Harta rampasan, kau ambil. Adi jawab, benar. Adi kata, benar. Diulang sehingga 3 kali sehingga Adi tunduk. Nabi tanya 3 kali, betul tak? Betul tak kau ambil? Adi kata, ya. Rasulullah meneruskan lagi. Sesungguhnya aku juga tahu apa yang menghalangimu untuk memeluk agama Islam. Selain aku tahu agama engkau, aku pun tahu apa sebenarnya yang menegah engkau, yang menghalang engkau sampai kau tak nak masuk Islam ni. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah sambung lagi, kamu pernah berkata, wahai Adi, buat apa kita ikut kepada agama orang-orang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali, dan orang Arab pun telah benci kepadanya. Dia pernah sebut pada pengikutnya, buat apa kita nak ikut agama Muhammad ni, yang pengikut dia semua orang lemah. Kan mula-mula Islam, golongan petani, golongan hamba abdi yang ikut Nabi. Orang kaya tak masuk. Kemudian pula orang Arab, kaum Quraisy ni membenci Nabi Muhammad SAW. Engkau pernah berkata begitu, wahai Adi, kata Rasulullah. Rasulullah jawab, tahukah kamu mengenai bandar Hirah? Jawabku, ya. Aku telah mendengar namanya namun belum pernah melihatnya. Maka Nabi Muhammad SAW meneruskan, demi Allah, sesungguhnya Allah akan mengembangkan agama ini sehingga ke bandar Hirah. Sehingga kelak apabila seorang perempuan berjalan berseorangan tanpa dikawal oleh seorang pun daripada bandar Hirah hingga ke bandar Mekah untuk bertawaf di Kaabah, maka wanita itu akan sampai dengan selamat. Saya mencari juga bandar Hirah, apa yang dimaksudkan Nabi ni, Iraq ke Hirah kan? Ditulis Hirah ya. Jadi saya tak tahu apa yang dimaksudkan Nabi Hirah ni. Maknanya satu bandar yang jauh daripada bandar Mekah. Nabi kata, kau dengar tak bandar Hirah ni? Kata Adi, pernah dengar tapi tak pernah sampai. Dah Adi pun tak pernah sampai, kita lagi tak tahu tak? Dia tak sampai, dia pun tak pernah sampai, saya lagi tak tahu. Nabi maknanya nak ceritakan bandar ni jauh daripada Mekah. Nabi sebut, kau kata agama ni lemah. Orang abdi, orang lemah yang ikut agama ni tak kuat. Besok kata Rasulullah, kau kenal bandar Hirah tak? Dengar tapi tak pernah sampai, kata Adi. Daripada bandar Hirah sampai Kaabah, kalau orang perempuan jalan kaki dia akan selamat. Nak cerita apa tu? Ketika itu Islam dah merintah, orang berasa selamat, keamanan. Mana-mana orang pergi rasa aman. Orang tak rasa takut. Sampai orang perempuan jalan kaki sampai ke sini pun, sampai datang ke Kaabah ni, dia boleh tawaf dengan aman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun juga. Tu yang pertama Nabi sebut, besok Islam ni sampai ke Hirah tu, orang boleh jalan kaki, aman pada ketika itu. Yang pertama Nabi sebut. Yang kedua Nabi sebut lagi. Allah juga akan membukakan bagi kamu segala kekayaan Kaisar bin Hurmuz, iaitu Raja Parsi. Satu lagi kata Nabi, besok kekayaan Raja Parsi itu besok akan datang kepada umat Islam. Kepada Islam, kata Rasulullah. Sehingga Adi bertanya, Kaisar bin Hurmuz. Kaisar bin Hurmuz ni Raja Parsi. Kerajaan paling besar dulu, Rom dengan Parsi. Ni Kaisar Hurmuz ni antara raja yang paling kaya. Jawab Rasulullah, ya. Bahkan hartanya itu akan kami bahagikan kepada orang ramai, sehingga kerana banyaknya tidak akan ada orang yang akan menerima zakat. Banyak harta tu. Kata Rasulullah, besok harta Kaisar bin Hurmuz ni akan datang kepada kita. Orang Islam akan miliki harta ni. Kemudian Adi cakap,
Setelah selang berapa lama, memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahawa orang perempuan yang datang daripada Bandar Hirah untuk bertawaf di Kaabah tanpa dikawal oleh seseorang pun. Dan bahkan aku sendiri termasuk orang yang ikut membuka peti simpanan Raja Kaisar bin Hormuz. Kata Adi ni, aku sempat buka. Aku pun ada masa buka peti simpanan harta kepunyaan Raja Kaisar bin Hormuz ni. Dan aku pun juga percaya bahawa yang ketika perkara itu pasti akan berlaku kerana Rasulullah SAW telah mengatakannya. Ada 3 perkara tadi kan. Jadi sampai Adi ni jumpa apa? Satu, nampak orang perempuan daripada Iraq datang. Yang kedua, water ni. Water Kaisar bin Hormuz ni memang jatuh ke tangan orang Islam. Kerana Parsi jatuh. Sampai zaman water Kaisar ni punya banyak. Zaman keturunan Sayyidina Omar Al-Khattab, iaitu Omar Abdul Aziz. Omar Abdul Aziz ni keturunan Omar Al-Khattab. Zaman dia tu lah water Kaisar ni bagi pada orang Islam sehingga tidak ada orang yang layak menerima zakat. Tak ada orang layak menerima zakat pada ketika itu. Jadi Adi ni di antara orang yang buka gudang harta ni, tuan-tuan. Jadi dia nampak apa yang Nabi sebut benar-benar berlaku. Benar-benar berlaku. Dan aku pun juga percaya bahawa yang ketiga perkara itu pasti akan berlaku kerana Rasulullah SAW telah mengatakannya. Demikianlah riwayat ini tercantum dalam kitab Al-Bidayah dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Al-Mu'jam dengan riwayat yang serupa dan juga tercantum dalam kitab Al-Isabah. Jadi Adi ni dia masuk Islam, dia jadi di antara sahabat yang cukup gigih memperjuangkan agama ini. Sampailah Rasulullah wafat, dia hidup zaman Sayyidina Abu Bakar, dia sama-sama membantu Sayyidina Abu Bakar dengan sungguh-sungguh memerangi golongan murtad, golongan riddah. Bila Rasulullah telah wafat, raja-raja ramai yang berpaling. Tak beriman lagi Rasulullah wafat. Macam mana pula utusan Allah Ta'ala mati ni, kata dia. Dia raja-raja tu ingat utusan Allah ni tak mati. Bila Rasulullah wafat, akhirnya berbalik menjadi murtad. Dan Adi ni antara sahabat yang berusaha keras untuk mengislamkan kembali orang-orang yang telah murtad. Ini sumbanganlah Adi bin Hatim kepada Islam. Telah diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad daripada sahabat koma yakni Adi bin Hatim. Ketika rombongan Rasulullah SAW datang sedangkan ketika itu aku berada di Aqrab, maka mereka membawa ibu saudaraku dan orang lain menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ibu saudaraku, kami datang daripada jauh dan kami tidak mempunyai anak, sedangkan aku ini seorang tua yang tidak mempunyai seorang yang berkhidmat kepadaku. Kerana itu berikanlah dia kepadaku. Semoga Allah memberimu pahala. Ini salah terjemahan ni. Maka jawab Rasulullah SAW, siapakah yang mengutusmu? Jawab ibu saudaraku yang mengutusku adalah Adi bin Hatim. Tanya baginda, ibu saudaraku, ya berikanlah dia padaku. Dah berboleh-boleh nak cerita ni. Macam ni saya cerita. Hadis ni saya ada tengok tadi. Ni terjemahan ni saya ingat dia, tak tahulah copy paste ada tertinggal ni sebenarnya. Cerita macam ni tuan. Kalau tuan baca sampai permintaannya tu kan memang tak faham. Apa cerita ni berikanlah padaku lama-lama tutup kan. Kita memang saya nak beritahu yang perenggan ni ada banyak gugur dia punya terjemahan ni. Gugur terjemahan ni. Saya sempat tengok tadi sebenarnya saya tengok apa cerita, saya baca tak faham bila tengok yang asal kitab ya Allah, banyak gugur. Banyak gugur. Jadi cerita tuan-tuan, hadis daripada Imam Ahmad ni, Adi bin Hatim ni dia riwayatkan satu hari dia di Aqrab, Rasulullah datang di satu tempat. Ketika itu Adi ni di Aqrab. Jadi ketika Rasulullah sampai tu, di situ ada sama situ mak saudara Adi ni. Kan mak saudara Adi, ramai orang lagi kat situ. Jadi mak saudara Adi ni minta kepada Rasulullah SAW, kata dia, kami ni datang daripada jauh, anak tak ada, bekalan tak ada, orang tua. Jadi kau berikanlah, kerana itu berikanlah dia kepadaku. Tak betul tu.
Sebenarnya dia minta, mak saudara Adi ni minta ke Rasulullah bekalan. Wahai Muhammad, kau berikanlah sesuatu kat aku ni. Aku ni terputus bekalan ni kan. Dan aku orang tua, anak tak ada, bekalan tak ada. Kau berikanlah sesuatu pada aku. Kerana kalau kau berikan pada aku, Allah Ta'ala akan berikan pahala. Kata mak saudara Nabi ni. Nabi tanya, siapa kau ni? Dia kata, aku mak saudara Adi bin Hatim. Nabi jawab, Alladhi farra minallah. Oh, orang yang lari daripada Tuhan tu kau. Sebab ketika Rasulullah datang, Rasulullah tahu Adi ni lari ke Syam. Tak nak jumpa Nabi. Akhirnya dia jumpa juga Nabi. Dia tanya, Rasulullah tanya, kau siapa ni? Kata, aku ni mak saudara kepada Adi bin Hatim. Rasulullah tanya, oh, orang yang lari daripada Tuhan tu. Kata Rasulullah. Mak saudara diamnya. Akhirnya Rasulullah berlalu, pergi, kemudian Rasulullah datang. Ada Sayyidina Ali bersama dengan Nabi. Jadi Rasulullah suruh Sayyidina Ali penuhkan kemahuan mak saudara Adi ni. Dia bagi macam-macam lah dekat mak saudara Adi ni. Rasulullah melayan. Kan Rasulullah ni, apa orang minta dia bagi. Rasulullah ni. Sampai Nabi sanggup berhutang nak memenuhkan hajat orang. Itu Nabi. Kan? Sehingga bawah tu, mintailah bekal sebuah kenderaan. Ya. Rasulullah suruh dia bagi dia tunggangan. Maka ibu saudaraku meminta kepadanya bekal kenderaan, maka Rasulullah menyuruh orangnya untuk memakbulkan permintaannya. Mak saudara Nabi ni minta kenderaan, minta tunggangan. Ketika ibu saudaraku tu tiba, dia berkata, sesungguhnya aku telah berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Jadi bila mak saudara ni balik kembali kepada Adi, jumpa Adi, dia kata, aku dah buat perkara yang abah kau tak pernah buat. Maksudnya tuan-tuan, minta Adi ni anak ketua kabilah. Ayah ni orang punya duit. Ini pemurah lah, selalu bagi orang duit. Bukan minta duit. Jadi mak saudara ni, aku dah buat satu perkara yang abah kau tak buat. Ini abah kau tak pernah minta kat orang, aku minta kat orang. Kata mak saudara Adi ni. Satu dia sebut, aku telah berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Ayah ni orang kaya, mana minta-minta kat orang. Tapi aku buat, aku minta pada Muhammad. Kerana itu datanglah kamu kepadanya dan berharaplah. Aku pergi dah jumpa Muhammad tu. Kata mak saudara Adi ni, minta sama macam yang kau rasa. Jadi Adi ni rasa Muhammad Rasulullah SAW ni mungkin orang raja, sombong macam raja-raja lain lah. Kata mak saudara, dia tak sama. Siapa yang datang, dia bagi. Si Fulan itu pernah datang, maka dia juga mendapat sesuatu ini minta. Datang minta, dia bagi. Datang minta, dia bagi. Kata mak saudara Adi ni. Kemudian aku pun mendatangi baginda dan aku dapati di sisinya ada seorang perempuan dan seorang anak kecil. Ni pun tinggal hari ni. Ni Adi disebut ni. Dia datang. Ni dalam riwayat yang tadi saya sebut tadi. Dia datang, dia nampak ada seorang perempuan tua dan seorang anak kecil. Mereka itu sangat dekat sekali dengan baginda sehingga Adi merasakan bahawa baginda ini bukanlah seorang raja ataupun kaisar. Rasulullah SAW bersabda, wahai Adi bin Hatim, kenapa kamu lari? Dia datang jumpa Nabi kan. Tengok Nabi ada melayan orang tua dengan seorang budak. Dia tengok cara layanan Nabi tu, ini bukan rajanya perangai macam ni. Kan? Tapi raja kita baru horak kan. Dia tanya wartawan kat luar tu, dah makan lom? Dah semayang lom kan? Dia bawa Kentucky Fried Chicken kan. Maksud nak tubuh kerajaan baru ni. Sultan ngaji kat tu, ada yang ngajar dia tu. Kan? Bagi Kentucky, bagi air. Tanya semayang ke belum kan? Kalau Sultan bertanya rakyat dah semayang ke belum tu, bagus Sultan tu. Okay tu. Lagipun tuan-tuan, Sultan Pahang ni kalau ikut keturunan-keturunan masa saya duduk KL lah. Orang Pahang ni banyak, dia punya kerabat-kerabat ni kahwin dengan orang Arab. Dia bukan sekadar kahwin dengan Arab. Lepas tu dia kahwin dengan banyak suami-suami ni keturunan orang yang banyak tarikat. Lepas tu kalau masa saya ngaji di KL dulu, dia selalu panggil sana hinggap tu, kita ikut sama dia lah. Dia wirid, zikir-zikir dia panggil. Kalau panggil tu, seekor kambing pihak orang lah. Muntah menterah tak habis-habis. Dia Arab bosa. Sebahagian tu sekali tarik indah ya habis. Kita kocik-kocik bagi seekor kambing pihak orang. Ui, pahu tak habis. Kami keturunan ni, kerabat Raja Pahang ni banyak yang kahwin orang tu lah. Kan? Masuk salah seorang sahabat saya, Mat Jim nama orang Mali, kahwin dengan kerabat Raja Pahang lah.
Orang Mali, kabak aja Pahang. Saya kahwin syukur dia cerita pukul 4 dah bangun baca Quran. Pukul 4 dah bangun baca Quran. Marah bini Awak kalau marah saya bangun baca Quran pukul 4, nanti saya kahwin seorang lagi. Afrika kan. Walaupun Afrika kan kulit hitamnya solo, besar badan tapi Quran cair. Kahwin kan kabak raja, Allah Ta'ala bagi rezeki. Kabak raja punyalah cantik kabak raja. Dia kahwin tu. Awak bising, saya kahwin lagi satu tadi. Dah balik Mali dah dia. Itu seorang sahabat lah yang orang sebut dah sampai seronok baca Quran tu, kadang-kadang borak-borak dengan dia, tengok dia lari je. Sendiri lah, air mata keluar. Kau tanya, apalah kau melangis ni Mak Jim? Dia diam je. Lepas tu dia cepat-cepat lari. Dulu tak perasan lah, ingat mungkin dia ingat saudara tu, ingat ngomak yang tinggal kau kan. Kita fikir gitu. Sehingga ada seorang sahabat yang ikut dia, dia lari tu dia pergi nyuruk ke mana-mana tempat ni. Duduk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mengulang Quran pun. Rupa dia menangis mengalir tu, mana tanda dia kena baca Quran. Dia rindu ke Quran. Masya Allah tuan. Kita tak baca Quran 8 bulan pun tak pernah mengalir mata pun. Oh, meninggal saudara. Tu keluar pun tak air mata. Ini sebab dah lama tak baca, lama sangat tak baca Quran. Kenapa Mak Jim ni pelik kan? Kita tengok. Dia sedih sebab dia tak baca Quran. Baca Quran tuan. Masya Allah. Hai. Macam manalah orang macam tu yang Allah Ta'ala beri kan. Masa saya kecil syukur, datuk saya suruh hafal Quran. Macam mana cara dia suruh hafal? Kalau kita buat cara macam tu, kita masuk penjara. Kita buat ke anak kita macam tu, kita akan dipenjarakan. Penderaan. Sebab macam mana datuk buat? Datuk dia rantai kaki ke tiang rumah. Tak habis muka tak boleh keluar. Rantai. Masa tu saya pandang datuk saya macam ni tadi. Macam setan tadi. Satu hari semuka. Rantai. Jadi kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan ingat Quran, rantai dah. Esok gitu masuk penjara. Mana Imam Zaki dah di penjaraan, rantai anak Baca Quran dan rantai. Masa tu saya pandang datuk saya macam setan. Tapi bila dah hafal Quran, saya ingat sungguh saya pandang datuk saya macam malaikat. Sampai ketika kerana didikan datuk dia tu tuan-tuan, dia boleh mengalir air mata bila dah lama sangat waktu dia tak baca Quran tu. Dia sendiri rasa sedih, syahdu kan. Rasa sayu, dia baca Quran kan, dia mula senyum balik lah. Ada dapat ada satu makrok, dua makrok, buat dia dengan kawan. Kan datang balik, dia baca Quran balik. Ada tanda-tanda lah masuk, ni kau dah kena baca Quran ni. Kita kadang setahun tak baca Quran, tak ada nak nangis-nangis dah. Elok selambur je, gagah nampak saya pun lupa. Mam, tadi macam mana Mam cerita Saya tak faham yang tuan maksudkan tadi. Habiskan dulu ya. Kita habis topik lah sebab tak tahu apa cerita imam tu kan. Sikit kita semuka kita habis lah ni. Jadi Rasulullah tanya, kenapa kamu lari? Apakah kamu lari daripada ucapan orang berkata la ilaha illallah? Adakah Tuhan selain daripada Allah? Mengapakah kamu lari? Kenapa kamu lari daripada orang yang menyebutkan la ilaha illallah wahai Adi, kata Rasulullah. Apakah kamu lari daripada kalimah Allahu Akbar? Adakah sesuatu yang lebih agung daripada Allah? Dengan adanya pertanyaan yang mengharukan ini, aku terus nyatakan keinginanku di hadapan baginda sehingga wajah baginda kelihatan berseri-seri dan baginda memberikan komentarnya. Sesungguhnya yang termasuk dalam erti ayat Al-Maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi, dan yang termasuk dalam erti ayat Waladhdallin adalah orang-orang Nasrani. Seolah-olahnya kamu tak masuk Adi, kamu bukan orang Yahudi, kamu bukan orang Nasrani. Kemudian sebahagian yang ikut bersama Adi bin Hatim itu ada yang meminta pertolongan daripada Rasulullah. Jadi yang datang Adi itu adalah sahabat-sahabat dia minta tolong pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdiri dan menganjurkan kaum muslimin untuk ikut bersedekah demi membantu mereka. Wahai para hadirin, bersedekahlah sebahagian daripada kelebihan hartamu. Para sahabat semuanya ikut bersedekah. Ada yang memberikan sebanyak 1 kati, ada 1 genggam gandum ataupun kurma. Perawi hadis ini juga ingat bahawa Rasulullah bersabda, sedekahkan sebahagian daripada kelebihan hartamu,
walaupun hanya dengan sebiji buah kurma ataupun setengahnya. Nabi pernah sebut itu. Dan kelak kamu akan bertemu dengan Allah dan di saat itu ada suara yang berseru. Wahai Fulan, tidakkah aku berikan kamu penglihatan dan pendengaran? Tidakkah aku berikan kepada kamu harta, kekayaan dan anak-anak? Segala pemberianku kamu gunakan untuk apa? Hadis Nabi besok, orang-orang yang punya harta ni besok dia akan ditanya. Bagi kau mata, kau bagi kau telinga, harta banyak, anak semua okey, sihat kan? Apa yang kau buat? Kau gunakan untuk apa? Maka si Fulan yang ditanya itu hanya dapat menoleh ke sana kemari dan dia tidak menjawab satu soalan pun. Ini hadis Nabi. Besok orang-orang beratur ni akan tanya, aku beri kau mata, aku beri kau telinga, harta pun banyak. Apa yang kau buat dengan harta-harta tu? Orang itu kata Rasulullah, dia pandang kanan, pandang kiri, pandang semua ni pandang. Dia tak boleh jawab apa-apa. Tak boleh jawab apa-apa. Kemudian seorang tidak akan dapat menjauhkan dirinya daripada api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Yang itu memang salah terjemahan ni. Tu salah lagi tu. Sebab makna pun dah salah tu. Seseorang tidak akan dapat menjauhkan dirinya daripada api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Maksudnya orang tu tak akan dapat menyelamatkan diri daripada api neraka walaupun dia sedekah separuh biji kurma. Terbalik sebenarnya tuan-tuan. Potong semua-semua tu. Menjauhkan tu tinggalkan jauhkan dia. Seseorang tidak akan dapat tu potong. Potong, tinggalkan. Jauhkan dirinya, tukar dirimu. Jauhkan dirimu daripada api neraka. Jauhkan dirimu daripada api neraka. Walaupun dengan separuh biji kurma. Maknanya Nabi suruh, jauhkan diri daripada api neraka walaupun hanya sedekah separuh kurma. Bukan sebiji tuan, separuh kurma yang Nabi kata kau jauhkanlah diri kau daripada api neraka. Walaupun yang kau sedekah tu separuh je kurma. Sebab Nabi ada sebut. Hendaklah kamu bersedekah walaupun bisyikki tamrah, walaupun separuh kurma, kata Rasulullah SAW. Jika tidak dapat kamu maka gantilah dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau kamu tak dapat nak infak harta, nak sedekah, kamu bukan orang berada. Rasulullah sebut, cukuplah dengan perkataan yang lemah lembut. Tukarlah dengan perkataan yang lemah lembut. Yang bawah tuan jangan baca, bawah ni pun ada banyak, ada kesalahan lah. Banyak kesalahan, saya tengok terjemahan bawah ni. Jadi Nabi sebut, kalau tak dapat nak sedekahlah dengan perkataan yang lemah lembut. Ni Nabi sebut ni, aku khawatir, kita betulkan sikit. Bukan aku khawatir. Aku tidak khawatir. Tidak tu tinggal. Aku tidak khawatir kelak kamu akan menjadi miskin. Pasti Allah akan memenangkan agama ini dan akan membukakan bahagian kekayaan dan akan diberikan keamanan di mana-mana. Sehingga kelak pasti akan ada kafilah yang berjalan daripada bandar Hira sehingga ke Madinah tanpa ada sesuatu pun yang paling banyak ditakuti oleh seorang dari perjalanan adalah hilangnya seorang wanita di atas pelana unta. Terjemah terbalik-terbalik. Nak ceritakan kat sini bahawasanya Nabi sebut aku tak takut kamu jadi miskin kerana Allah Ta'ala pasti akan memenangkan agama ni, kemudian membukakan bahagian kekayaan, memberikan keamanan sehingga besok ada kafilah yang boleh datang daripada Hirah ke Madinah ni tak takut apa-apa. Padahal yang paling orang takut pada ketika itu kalau naik unta, perempuan tu dicolek. Sampai besok orang tu naik unta seorang pun takkan dicolek. Itu maksud hadis sebenarnya. Tapi dia terjemahan berboleh-boleh. Kalau baca ke sini tak faham kita. Cuma nak cerita kan, apalah orang takutkan melainkan ketika itu kalau musafir, ada orang perempuan tu dicolek, dikidnap. Tapi kalau Islam ni besok merintah, kata Nabi, tak payah takut benda-benda macam tu. Pasti Allah Ta'ala akan bukakan keamanan, menangkan agama ni, berikan kekayaan. Sebagainya lah yang Nabi sebut dalam hadis ni. Wallahu alam tuan-tuan, saya ingat cukup sekadar itu. Pada malam ini kita berhenti kat sini dan Mam apa cerita Mam baca doa aku apa? Ceritalah sikit. Yang saya tak dapat sempurnakan hajat kawan saudara ni, kita sempurnakan hajat orang, Allah Ta'ala sempurnakan hajat kita. Ya? Join doa.